Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam tajuk sebatian karbon di bawah tajuk subtopik ester. Ester merupakan sebatian bukan hidrokarbon sebab dalam molekulnya ada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Dia juga merupakan sebatian organik. Kita boleh perolehinya daripada tumbuhan dan haiwan. Contohnya durian, bunga, pandan, lilin lebah, itu daripada haiwan. Okey, kumpulan berfungsi bagi ester ialah kumpulan karboksilat, COO. Okey. Jadi macam mana kita nak tulis formula molekul dan formula struktur ester? Dia ada formula AMP di mana CnH2n tambah 1, COO CmH2m tambah 1. N mula dengan 0, 1, 2, 3 dan M mula dengan 1, 2, 3. Okey, contoh, kalau namanya etil metanoid, maka formulanya akan jadi HCOO C2H5. Okey, formula strukturnya HCOO. Okey, HCO ini kita dapat daripada asid karboksilik. Sebab tu N dia yang awal tu mula dengan 0, sama macam asid karboksilik. Manakala OC2H5 kita dapat daripada alkohol, M123. Okey, ini adalah formula strukturnya. Maksudnya cantuman antara alkohol dan juga asid karboksilik. Kalau namanya metil etanoid, maka formulanya akan jadi CH3COOCH3. Metil adalah daripada alkohol. Jadi dia akan berada di hujung, CH3O. H-nya dah keluar untuk membentuk air. Manakala etanol daripada akan jadi etanoik. Asid etanoik akan jadi etanoid. Formula struktur asid di hadapan diikuti dengan formula struktur alkohol. Untuk penulisan formula struktur ester. Ini kita dah belajar dalam tajuk alkohol sebelum ni. Okey, untuk penamaan ester, kalau kita dapat formula macam ni, pertama sekali ialah ester ini terbina daripada asid karboksilik dan juga alkohol. Asid karboksilik, kalau namanya OIC, kita akan tukar kepada OAT. Manakala kumpulan alkohol, kita panggil kumpulan alkil. Okey, bila kita tengok sini, kita kena kenal pasti mana asid yang berasal dari asid karboksilik. Okey, yang mana kita nampak ada ikatan ganda 2O, itu adalah diperolehi daripada asid karboksilik. Asid apa yang ada kat sini? Kalau karbonnya 2, asid etanoik. Jadi bila asid etanoik, nama akan bertukar daripada asid etanoik jadi etanoid. Sebab OIC akan jadi OAT. Okey, contoh kat tepi tu, kalau kita ada asid metanoik, dia akan jadi metanoid. Kalau etanoik, etanoid. Kalau propanoik, jadi propanoid. Kalau butanoik, jadi butanoid. Jadi asid etanoik kita akan bertukar jadi, pandai, etanoid. Struktur yang kedua pula, dia berasal atau diperolehi daripada alkohol. So alkohol kat sini ialah etanol sebab karbon dia ada 2. Kan? Etanol. Jadi etanol ini akan berubah macam mana? Kita lihat kat tepi dulu alkohol, kumpulan alkil ini. Kalau dia metanol, dia akan jadi metil alkilnya. Kalau etanol, etil. Kalau propanol, propil. Kalau butanol, butil. Jadi dalam kita punya contoh ni, etanol akan jadi etil. Struktur di hadapan berasal dari asid, diikuti dengan alkohol. Tapi kalau nama depan bermula daripada alkohol, jadi etil akan ada kat depan, etil etanoid. Nama alkohol dulu yang berasal dari alkohol, kemudian diikuti dengan daripada asid. Okay? So namanya etil etanoid. Gua harap semua boleh menamakan ester dengan baik. Okay, kita teruskan lagi dengan contoh ini. Okay, kenal pasti apa mula-mula? Asid.
Mana asidnya? Yang ada ikatan ganda 2. Ganda 2 O. Ganda 2 dengan oksigen. Apa nama asid ni? Asid butanoik. Kenapa? Sebab ada 4 karbon. Asid butanoik. Kalau nama asid butanoik, dia akan jadi butanoat. Yes, good. Pandai. Alkoholnya apa? Propanol. Sebab apa? Ada 3 karbon. Prop. So, propanol akan jadi propil. Okey, pandai. Jadi, nama ester dia propil butanoat. Yes, good. Dah semakin pandai. Cikgu harap boleh menamakan, boleh melukis ester. Sebab soalan ni sangat popular dan boleh mengenal pasti apa nama asid dan alkohol dari bahan untuk asid tersebut. Okey, kita teruskan dengan contoh. Abaikanlah ada ikatan ganda 2 kat bawah tu. Okey, contoh yang pertama ni. Kenal pasti asid dahulu. Apakah asidnya? Berasal dari asid apa? Asid butanoik. Yes, good. Pandai. Alkoholnya? Metanol. Yes. Jadi nama formula struktur ester ini? Metil butanoat. Okey. So, contoh yang kedua. Okey, contoh kedua. Kenal pasti asid. Oh, sama. Asid butanoik. Okey, pandai. Alkohol. Etanol. Yes, good. Jadi nama sebatian etil butanoat. Okey, cikgu harap semua dah mahir dan tahu menamakan ester. Jadi kita terus kepada penyiadaan ester. Ini adalah tindak balas dalam makmal. Macam mana ia dijalankan? 2 cm padu asid etanoik glasial dimasukkan ke dalam tabung didih. Kemudian 4 cm padu etanol mutlak ditambahkan ke dalam asid etanoik glasial. 5 titis asid sulfurik pekat ditambahkan ke dalam campuran. Kemudian tabung uji digoncangkan. Campuran dipanaskan dengan perlahan hingga mendidih selama 3 minit. Kemudian kandungan tabung uji dituangkan ke dalam bikar yang berisi air separuh penuh. Bau, warna dan ketelarutan hasil direkodkan. Okey. So persamaan kimia bagi tindak balas ni, asid etanoik tambah dengan etanol, kita akan dapat etil etanoat dan air. Ingat lagi pemerhatian dia? Okey. So pemerhatian bau dan warna? Okey, pandai. Cecair tidak berwarna dan bau wangi buah-buahan terhasil. Bagaimana dengan ketelarutan? Tidak larut dalam air. Lapisan tidak berwarna terapung di atas permukaan air. Okey? Sifat fizik ester. Ester adalah sebatian neutral dengan bau manis. Jadi ester mempunyai ketupatan yang rendah. Maksudnya dia kurang tumpat berbanding air. Sebab tu dia berada di lapisan atas air. Ester yang ringkas adalah cecair tanpa warna pada suhu bilik. Ester yang ringkas adalah sangat tak stabil dan meruap dengan mudah pada suhu bilik. Ester adalah sebatian kovalen yang tidak larut dalam air. Itu adalah sifat fizik ester. Sumber semula jadi ester, kita boleh perolehi ester daripada buah-buahan dan juga bunga. Contoh, pentil etanoat daripada pisang, oktil etanoat daripada limau, metil butanoat apple dan sebagainya. Minyak sayuran juga adalah merupakan ester. Dia cecair yang didapati daripada tumbuhan. Contohnya minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak bunga matahari. Semuanya minyak, dia merupakan ester dalam bentuk cecair. Manakala lemak juga adalah ester tetapi dalam bentuk pepejal yang kita boleh perolehi daripada haiwan. Contohnya minyak lembu. Minyak lembu, salah. Lemak lembu, lemak kambing, lemak ayam. Salah sebut tadi. Minta maaf, cikgu salah sebut. Okey, apakah kegunaan ester? Dalam penyediaan bahan kosmetik dan minyak wangi, kerana ester ini mudah meruap dan mempunyai bau yang wangi, sebanyak digunakan. Ester sintetik digunakan sebagai bahan tambah
untuk meningkatkan rasa makanan. Ester dinamakan sebagai perisa tiruan. Okey. Ester digunakan secara meluas sebagai pelarut bagi glue ataupun perekat dan varnis. Ester juga digunakan untuk melembutkan plastik. Ester molekul besar digunakan dalam penghasilan sabun dan juga deterjen. Okey, itu adalah kegunaan ester. Maka berakhirlah untuk ester sebagai ulang kaji. Soalan biasanya berhubung kait dengan semua topik yang kita belajar dalam tajuk sebatian karbon. Soalan biasanya bermula daripada alkohol. Okey, contoh kat sini, etanol. Etanol boleh jadi alkena. Apakah nama proses ini? Okey, cikgu labelkan sebagai proses 3. Namakan proses ini dan dalam proses ini apakah reagen yang digunakan dan keadaan tindak balas yang ada sekiranya ada. Okey. Daripada alkena dia boleh jadi alkana. Apa nama proses tersebut? Daripada alkena juga boleh balik semula kepada alkohol. Tindak balas 2. Apa nama tindak balas tu? Daripada alkohol boleh jadi asid karboksilik. Tindak balas 4. Alkohol dan asid karboksilik boleh bergabung menjadi ester. Okey? Jadi kamu kena dan faham untuk proses-proses yang berlaku di mana setiap siri homolog ini berubah. Namakan proses 1. Semua pandai kan ni? Apa? Tindak balas penambahan dengan hidrogen. Nama dia apa? Penghidrogenan. Okey. Tindak balas yang kedua, penghidratan ataupun penambahan dengan air atau steam. Yang ketiga, pendihidratan. Yes, good. Yang keempat, pengoksidaan. Dan yang kelima, pengesteran. Okey, semua pandai. Bagus. Apakah reagen yang digunakan dan keadaan tindak balas? Untuk yang pertama, penghidrogenan. Okey. Keadaannya ialah 180 darjah Celsius dengan nikel. Reagen yang digunakan gas hidrogen lah kan. Kita tambah gas hidrogen. Cikgu lupa tulis lah kat situ. Yang kedua, pendihidratan kita tambah dengan steam kan. Pada suhu 300 darjah Celsius, 60 atmosfera dan asid fosforik. Ini keadaan tindak balas. Okey, yang ketiga, pendihidratan. Kita guna apa? Serpihan porselin panas. Okey, good. Yang keempat, ejen pengoksidaan. Apa nama ejen pengoksidaan? Larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, pengesteran berlaku bila kita gunakan asid sulfurik pekat sebagai mangkin. Okey, so berakhirlah untuk siri homolog ini. Kita akan teruskan lagi dengan tajuk lemak. Kita akan jumpa minyak, lemak dan getah. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum.